Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita menyambung pengajian daripada tafsir surah Yasin. Pada ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul azim. Maksudnya, turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku, dan yang kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan? Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah? Sudah tentu tidak patut, kerana jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku. Sesungguhnya aku kalau melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Setelah ia mati, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku, serta dijadikannya daku dari orang-orang yang dimuliakan. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka, dan tidak perlu kami menurunkannya. Kebinasaan mereka hanyalah dilakukan dengan satu pekikan yang dahsyat, maka dengan serta-merta mereka semua senyap sepi, yakni tidak hidup lagi. Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Tidak datang kepada mereka seorang rasul, mereka mengejek-ejek dan memperolok-olokkannya. Ayat 21 sehingga ayat yang ke-30 daripada surah Yasin. Dalam ayat-ayat yang lepas, kita telah melihat yang terakhirnya adalah kisah suatu kampung di zaman dahulu, pembantu kepada Nabi Isa alaihissalam, dua orang Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kampung tersebut. Dan apabila dua orang Rasul ini didustakan dengan pelbagai hujah, alasan dan sebagainya daripada penduduk di kampung tersebut, lalu Allah Ta'ala menguatkan dua orang Rasul itu dengan seorang lagi. Tetapi ketiga-tiga Rasul itu akhirnya didustakan oleh penduduk kampung tersebut. Dan apabila mendengar tentang perkara ini, maka datanglah seorang pemuda, Habib bin Musa An-Najjar, daripada hujung kampung untuk memberi peringatan dan juga menasihatkan kepada kaumnya, penduduk di kampung tersebut, untuk mengikut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini.
Dan inilah yang kita lihat dalam ayat 20 yang terakhir dahulu, dan Allah Taala sebut dalam ayat 21, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan. Ini di antara nasihat Habib bin Musa An-Najjar ini, Habibun Najjar, yang menasihatkan kaumnya supaya menerima ajakan tiga orang rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah kepada mereka yang tidak menuntut daripada kamu apa-apa balasan. Kerana yang mereka sampaikan hanyalah agama, petunjuk, wahyu. Wa hum muhtadun, dalam keadaan mereka juga mendapat hidayah petunjuk. Mereka mendapat hidayah petunjuk, lalu mereka mengajak kamu, ikutlah mereka. Dan inilah juga kalau kita baca dalam ayat-ayat yang lain, bahawa para nabi ini, bahawa para nabi dan rasul tidak meminta sesuatu kepada kaumnya. Dan demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW. Yang penting daripada kaumnya itu adalah mendengar nasihat dan juga menerima ajakan para rasul atau para nabi ini. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Apabila penduduk kampung ini melihat bahawa rasul ini, tiga orang rasul ini rupa-rupanya ada juga yang mengikutnya, iaitulah pemuda ini Habibun Najjar. Lalu dia ditanya, adakah Habib An-Najjar ini telah menerima agama dan seruan tiga orang rasul ini? Lalu dia menjawab, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang menjadikan aku? Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Maknanya yang paling layak, yang sepatutnya berlaku ialah yang berlaku, aku ini menyembah kepada Tuhan yang menjadikan aku. Kerana Allah yang menjadikan aku, maka tentulah aku menyembahnya. Allah yang menjadikan aku, maka kepadanya lah aku sembah. Secara logiknya pun begitu. Allah Ta'ala yang jadikan kita, maka tentulah kita menyembah Allah. Dan ini juga yang disebut sama ada dalam ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW, ataupun perkataan ulama bertanya kepada manusia ini, adakah wajar kamu memakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kamu durhaka kepada Allah? Kamu menerima nikmat yang banyak daripada Allah, tapi kamu kufur nikmat tersebut. Kamu menghirup udara, mengambil rezeki, mengambil manfaat daripada banyak anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kamu melakukan kufur, maksiat, ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat dan juga hadis Nabi dan perkataan ulama yang dari segi kandungannya menyebutkan demikian. Maka inilah juga yang disebut oleh Habib An-Najjar tadi. Dia kata, wa mali, kenapa tak patut bagi aku ni, la a'budu alladhi fatarani, aku tidak menyembah Tuhan yang menjadikan aku. Dari segi logiknya pun Allah yang menjadikan aku, maka aku sembah dia. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya bukan saja aku yang akan dikembalikan, turja'un, kamu juga akan dikembalikan. Kalau aku seorang sahaja yang nantinya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimatikan, dibangkitkan depan Allah Taala, okey, tak kisah aku seorang sahaja. Tapi sekarang ini kamu juga demikian, akan dikembalikan kepada Allah. Dia masih lagi meneruskan nasihatnya kepada kaumnya, a'attakhidhu min dunihi alihah. Adakah aku mengambil selain daripada Allah Ta'ala Tuhan-Tuhan yang disembah? Patutkah aku mengambil Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah? In yuridni ar-rahmanu bidur la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Takdirnya kalau Allah Ta'ala nak memberi mudarat sesuatu kepadaku, nak menimpakan sesuatu kepadaku dengan satu perkara bahaya, satu kemudaratan, satu perkara yang tidak boleh dibuat oleh orang lain, la tughni anni syafa'atuhum, tidak ada yang boleh memberi syafaat kepada aku. Dengan makna tidak ada orang yang boleh menolongku, ataupun Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Ta'ala itu tidak boleh membantu aku. Wala yunqidun, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku. Kerana yang memberi manfaat, yang memberi mudarat secara mutlaknya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau Allah yang memberi manfaat, Allah Ta'ala yang memberi mudarat, kenapa aku perlu menyembah Tuhan selain daripada Allah? Inni idzan lafi dhalalin mubin.
Kalau aku melakukan demikian juga, aku tahu bahawa yang memberi manfaat mudarat adalah Allah, tapi dalam masa yang sama aku menyembah Tuhan selain daripada Allah tu, inni idzan lafi dhalalin mubin, tentulah aku ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Namanya sesat. Kalau aku tahu Allah yang memberi manfaat mudarat, tapi aku masih lagi menyembah Allah, ini bentuk syirik namanya. Dia berkata, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni amantu bi rabbikum, sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kamu. Aku telah beriman kepada Tuhan kamu. Fasma'u, maka dengarlah nasihatku. Itu dia antara dialog yang disebut oleh Habibun Najjar ini kepada kaumnya, yang mengajak kepada tauhid, iaitu kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, supaya reti agama, supaya faham agama, supaya menerima Islam ini dengan cara yang menyeluruh, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dan sebagainya, beribadat hanya semata-mata kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu maksud kandungan ajakan Habib An-Najjar. Lalu bila Habib An-Najjar ini berkata demikian, fasma'u, maka dengarlah nasihatku ini, dalam tafsir menyebutkan bahawa penduduk kampung itu ramai-ramai pakai pijak. Dia pijak Habib An-Najjar ini sehingga terburai perutnya dan akhirnya dia mati. Dan serentak dengan itu, tubuh zahirnya nampak perutnya pecah, perutnya terburai, tetapi Allah Ta'ala telah memasukkannya ke dalam syurga. Qila dukhulil jannah, katakanlah, dikatakan kepadanya lepas dia mati itu, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Manusia melihat tubuhnya terburai perut secara zahir, tetapi hakikatnya rohnya telah berada di dalam syurga. Dan inilah yang berlaku kepada orang yang mati syahid dan sebagainya. Kita nampak zahirnya, nampak sangat mengerikan, kena bom, kena begitu, mati dan sebagainya, berdarah, putus begitu begini, tetapi hakikatnya dia terus masuk ke dalam syurga. Di mana roh orang yang mati syahid ini disebut dalam hadis Nabi SAW, roh mereka ini terbang di dalam tembolok burung berwarna hijau di dalam syurga, berada di sekitar syurga itu, pergi ke lampu-lampu yang ada dalam syurga, berterbangan ke sana sini. Dan sebab itulah disebutkan bahawa orang yang mati syahid ini, dia nak kalau boleh dia dihidupkan balik, lepas tu mati balik, hidup balik, kena mati syahid balik, hidup balik, demikianlah. Kerana dia rasa lazatnya ataupun sedapnya kematian dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan mati syahid. Udkhulil jannah, masuklah kau dalam syurga. Qala, dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui apa yang berlaku kepada aku. Apa yang berlaku kepada aku apabila aku mati, terus nyawaku ini berada dalam, atau rohku ini berada dalam syurga, dan dapat merasa nikmat yang cukup besar dalam syurga yang tidak dapat mereka rasai di atas dunia. Ya laita qaumi ya'lamun. Ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW. Ini kisah benar yang berlaku kepada Bani Israel, pembantu kepada agama, pembantu kepada Nabi Isa AS, Nabi-Nabi dan Rasul ini. Dan bila roh dia sudah terbang ke dalam syurga, maka siapa yang mengetahui tentang kata-katanya itu? Tentulah Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui. Dan kata-kata itu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran, dalam surah Yasin yang kita bacakan ini. Allah Ta'ala beritahu bahawa inilah di antara ucapan yang disebut oleh Habibun Najjar ini apabila rohnya telah masuk ke dalam syurga. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui tentang apa? Tentang perkara yang menyebabkan daku ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhanku, dan menjadikan aku ini termasuk di kalangan orang yang dimuliakan. Allah Ta'ala telah memuliakan Habibun Najjar dan juga mengampunkan dosanya dengan sebab apa yang dia buat, seruan dia kepada kaumnya yang menyebabkan dia mati syahid, dipijak dan sebagainya, sehingga rohnya masuk ke dalam syurga. Ini kisah yang antara kisah yang pertama yang kita baca dalam surah Yasin.
Allah Ta'ala menyebut selepas daripada itu, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dih min jundi minas sama' wa ma kunna muzilin. Selepas daripada matinya Habib An-Najjar itu, kami tidak turunkan sesuatu pun. Selepas daripada dia mati, kami tidak menurunkan apa-apa pasukan, dan tak perlu kami menurunkan apa-apa. Maknanya sama ada para malaikat atau sebagainya, kami tidak perlu menurunkan malaikat tersebut. Benda ni cukup mudah bagi kami sebenarnya, lebih mudah daripada itu lagi. Tidak perlu menurunkan malaikat yang besar ataupun berlaku perkara-perkara yang hebat semata-mata kerana hanya nak memusnahkan kampung tersebut yang mendustakan Rasul, 3 orang Rasul dan Habib An-Najjar yang menasihat kepada kaum atau penduduk tempat itu, in kanat illa sayhatan wahidah. Tidak ada binasanya itu illa sayhah wahidah, melainkan hanya satu tempikan sahaja. Satu tempikan sebagai satu bentuk penghinaan. Maknanya benda ni mudah sangat. Tak payah susah-susah. Allah Ta'ala timpakan kepada mereka ini, dibinasakan dengan satu tempikan yang ulama tafsir mengatakan, iaitulah dengan suara Jibril. Sekali teriak sahaja, lepas tu habis binasa. Tak payah hantar puluh-puluh malaikat, ratus-ratus malaikat dan sebagainya. Hanya dengan satu tempikan Jibril sahaja sudah cukup untuk dibinasakan penduduk kaum yang berdosa tadi. Fa idzahum khamidun, maka tiba-tiba mereka ini terus senyap sepi, tidak hidup lagi. Mereka terus mati, tak bergerak lagi. Itu maksud daripada apa Allah Ta'ala sebut sini, kata fa idzahum khamidun, tiba-tiba mereka itu terus diam dengan satu tempikan. Tak payah hantar tsunami, tak payah hantar Rita, tak payah hantar Katrina, tak payah hantar apa benda, macam-macam lagi yang berlaku sekarang sebagainya. Cukup dengan hanya satu tempikan. Itu kalau Allah Ta'ala nak binasakan suatu tempat yang mendustakan petunjuk itu tadi. Ya hasratan 'alal ibad, ya hasrah, alangkah ruginya terhadap hamba tadi yang mengingkari kebenaran. Itu maknanya ya hasratan, satu bentuk ucapan menyatakan penyesalan. Maknanya alangkah ruginya kepada manusia ini. Pasal apa? Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka mendustakan. Orang-orang yang mendustakan Rasul ini, rupanya mereka sangat rugi. Datang petunjuk kepada mereka, datang wahyu kepada mereka. Dalam konteks ayat ini, Nabi Isa AS mengutus 3 orang Rasul. Bukan seorang, bukan 2, 3 orang. Kemudian ditambah lagi dengan Habib An-Najjar untuk menguatkan seruan tersebut. Kalau ada yang terima, alhamdulillah. Tapi rupa-rupanya hantar 3 orang, 4 orang tu tak jadi apa-apa juga, tak jadi apa. Sehingga akhirnya mereka ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah orang yang diajar oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh orang yang datang selepas daripada Nabi Muhammad, mengajak kepada perkara yang boleh menyelamatkan mereka dunia dan akhirat, menyembah Allah Ta'ala dengan sungguh, mengajak supaya mereka ini mengabdikan diri, menjadi hamba Allah Ta'ala semata-mata, tidak mensyirikkan Allah, mengikut segala perintah Allah. Tiba-tiba mereka ini didustakan. Dan bila mereka mendustakan, maksudnya kerugian itu tidak kepada orang lain, melainkan diri mereka sendiri. Kita ajak manusia kepada benda yang baik. Cuba bayang, bila ada manusia yang mengajak orang lain menasihat dengan cara yang baik untuk keselamatan mereka dunia akhirat, tiba-tiba mereka tidak mahu terima. Cukup rugi. Kalau mereka ini tidak didatangi wahyu, tidak didatangi petunjuk, tidak didatangi Nabi dan Rasul, boleh tahan. Mereka kata, ya Allah, kenapa engkau tidak hantar kepada kami Nabi dan Rasul dan petunjuk dan orang yang memberitahu? Tapi sekarang kepada kita telah didatangi orang yang telah menyampaikan kepada kita, yang boleh menyelamat, yang memberitahu kepada kita apa sahaja perkara yang boleh menyelamatkan kita. Sebelum kita dijadikan oleh ibu kita, diberitahu. Selepas daripada dijadikan
dalam perut mak kita, kita diberitahu. Selepas daripada kita dimatikan, kita diberitahu. Dan selepas daripada kita dibangkitkan, kita diberitahu tentang perjalanan hidup kita, tentang peranan kita, tanggungjawab kita, dan apa yang patut kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita baca Yasin, bagi mereka yang baca Yasin setiap malam Jumaat misalnya, ataupun sesekali membaca surah Yasin, inilah di antara kisah yang kita baca. Bukan saja kita membacakan itu terhadap orang yang hampir mati, ataupun kerana nak mencari sesuatu berkat daripada surah Yasin itu, tetapi ada petunjuk daripada kisah yang pertama dalam surah Yasin ini, mengingatkan kepada kita apabila petunjuk itu datang, apabila wahyu itu datang, apabila nasihat itu datang, maka kita terimalah dan juga kita dengarlah, kerana kebaikannya, manfaatnya adalah untuk kita juga. Ini dalam ayat-ayat yang kita lihat berkenaan dengan kisah daripada Habibun Najjar ini, dan insya-Allah kita akan melihat seterusnya berkenaan dengan tafsiran daripada surah Yasin ini dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Sekadar ini saja dahulu. Aku lupa hadza wa astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.